Assalamualaikum, hai anak-anak. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Di samping dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, semua anak-anak dapat menjaga kesihatan masing-masing, jaga SOP walau ke mana pun anak-anak pergi dalam melaksanakan tugas-tugas harian. Duduk rumah, pastikan setiap hari ada buat perkara baik untuk ahli keluarga yang sama-sama tinggal satu bumbung dengan kita. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama dalam tajuk 2, seni lukisan tingkatan 2. Okey, untuk pelajaran hari ini kita sama-sama tengok standard kandungan yang kita nak capai. Okey, berikut ialah standard kandungan yang kita nak capai. Anak-anak boleh baca sekali lalu. Okey, seterusnya kita tengok definisi lukisan. Apa yang dimaksudkan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan lukisan? Lukisan ialah suatu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang menggunakan warna kering ataupun warna yang minimum. Okey, seterusnya kita tengok media kering yang digunakan dalam menghasilkan lukisan. Anak-anak boleh tengok gambar yang cikgu paparkan. Kita ada pensel warna, dan kita ada crayon, pen, pensel. Semua tu merupakan media kering yang digunakan di dalam lukisan. Okey, arang juga, arang, kapur juga merupakan media kering yang kita boleh gunakan dalam menghasilkan lukisan. Okey, seterusnya kita tengok sejarah perkembangan seni lukisan. Okey anak-anak, untuk sejarah perkembangan seni lukisan ni, cikgu akan sentuh berkenaan dengan dua perkara. Dua perkara iaitu yang pertama berkenaan dengan sejarah lukisan gua tempatan yang berusia lebih kurang 3,000 hingga 4,000 tahun. Dan juga bahagian kedua ialah berkenaan dengan pelukis tempatan dan karya. Okey, kita tengok sama-sama berkenaan sejarah lukisan gua tempatan dahulu. Untuk sejarah lukisan gua tempatan, kita akan lihat 3 gua, iaitu yang pertama Gua Tambun di Perak, Gua Kain Hitam di Sarawak, Gua Niah, dan juga Gua Merapu. Okey, kita akan tengok 3 ni. Dan untuk pelukis tempatan dan karya, kita akan lihat 5 orang pelukis tempatan, iaitu yang pertama Abdullah Arif, yang kedua ialah Saidin Yahya, Muhammad Hussein Anas, yang keempat kita akan tengok Zulkifli Buyong, dan akhir sekali kita akan tengok Datuk Lat. Okey anak-anak, untuk bahagian seterusnya kita akan sama-sama lihat dan pelajari berkenaan dengan lukisan pada dinding Gua Tambun di Perak. Okey, lukisan pada Gua Tambun di Perak ni, dia merupakan lukisan pada zaman Neolitik. Lukisan ini menggunakan hematik berwarna merah. Dan lukisan, kalau anak-anak tengok pada lukisan dinding gua ni, anak-anak akan dapat tengok dengan jelas figura manusia sedang menari. Figura manusia sedang menari, figura manusia sedang mencangkung. Ada lukisan haiwan buruan, lukisan geometri dan juga tapak tangan. Untuk seterusnya pula, kita tengok lukisan pada dinding Gua Kain Hitam. Pada dinding Gua Kain Hitam ni sebenarnya lukisan ni dilukis sepanjang 200 kaki di Gua Batu Kapur, Gua Kain Hitam. Dan sebenarnya lukisan ni dihasilkan oleh masyarakat peribumi Sarawak, menggambarkan kehidupan masyarakat primitif di Sarawak. Seterusnya kita tengok lukisan pada dinding Gua Merapu. Pada dinding Gua Merapu ni, lukisan ni sebenarnya sangat sukar ditafsir. Kalau anak-anak tengok lukisan pada dinding Gua Merapu ni, lukisan ni sebenarnya sangat sukar ditafsir. Dan lukisan ni menunjukkan figura lidi dalam kedudukan yang aneh. Okey,
Seterusnya anak-anak, kita beralih kepada pelukis dan karya tempatan. Pelukis dan karya tempatan, yang pertama ialah Abdullah Arif. Okey, Abdullah Arif ni adalah nama yang tidak asing lagi pada kita. Sejak tingkatan 1, nama ni bermain di bibir kita. Abdullah Arif sangat terkenal sebagai pelukis cat air, illustrator dan juga pelukis komik. Sebab kalau kita ikut sebagai kebolehan utama dia ialah pelukis cat air. Kita akan dapat tengok banyak karya dia berkenaan dengan cat air. Okey, Abdullah Arif ni dia menghasilkan ilustrasi berbentuk kartun. Contoh yang paling famous, yang paling popular ialah The Long Arm Nippon 1942 yang bertemakan Pro Jepun. Dan lukisan beliau juga terdapat dalam buku panduan akal 1955 yang menjadi teks di sekolah-sekolah Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Okey, Seterusnya kita tengok pula pelukis seterusnya iaitu Saidin Yahya. Okey, Saidin Yahya ni merupakan pelukis komik dan ilustrator yang terkenal di Malaysia. Lukisannya berpegang teguh kepada tradisi Melayu yang berasaskan pada prinsip moral dan unsur-unsur patriotik. Tema dan penggunaan watak pula membawa nilai kemalayuan dan tradisional. Okey, ini ialah Saidin Yahya. Beliau menghasilkan siri komik untuk majalah Guru dengan judul Puteri Langkawi antara tahun 1954 hingga 1956. Seterusnya, okey, kita tengok lukisan karya Saidin Yahya iaitu Hantuah. Dan lukisan ini menggunakan pen dan dakwat. Okey, seterusnya kita tengok pelukis yang ketiga ialah Muhammad Hossein Ernest. Cikgu suka lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh Muhammad Hossein Ernest ni. Karya-karya beliau banyak memaparkan wajah-wajah potret yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan sosial masyarakat Malaysia. Okay, dia melukis, Muhammad Hossein Ernest ni melukis menggunakan media pastel dan arang. Okey, beliau juga dikenali sebagai bapa potret Malaysia dan juga dikenali sebagai pelukis potret diraja. Beliau turut menghasilkan karya yang menggambarkan masyarakat pribumi Sarawak dan Sabah dalam karya-karya beliau yang berbentuk potret. Okey, salah satu karya beliau yang sempat cikgu rakamkan di sini ialah Gadis Melayu Menumbuk Padi 1958, arang dan pastel. Kalau anak-anak tengok lukisan ni, memang lukisan ni potret, lukisan potret gadis menumbuk padi dan dia menggunakan arang dan pastel. Kawasan-kawasan yang cahaya yang warna putih tu, okey, kawasan-kawasan yang dia nak tunjukkan cahaya warna putih tu digunakan kapur. Okey, so ini ialah karya Muhammad Hossein Ernest. Ada lagi karya-karyanya yang tingkatan 1 dulu kita cover, iaitu potret yang dihasilkan menggunakan soft pastel. Yang tu tak sempat cikgu nak letakkan di sini. Okey, next kita tengok pelukis Zulkifli Buyung. Okey, ini satu lagi pelukis yang cikgu suka. Pelukis ni dia mendapat bimbingan daripada Patrick Engkah On, seorang pelukis yang sangat terkenal. Dan dia juga merupakan ahli Wednesday Art Group. Okey, ahli Wednesday Art Group, kalau anak-anak masih ingat, Wednesday Art Group ni ialah satu grup yang ditumbuhkan di peringkat awal perkembangan seni lukis di Malaysia. Yang ni kita dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Okey, dan Zulkifli Buyung ni, kalau anak-anak perhatikan, dia sangat suka menggunakan kanak-kanak sebagai tema dalam karya dia. Okey, dan dia juga memenangi banyak anugerah dan penghargaan sejak berusia 16 tahun lagi.
Okey, seterusnya kita tengok karya-karya beliau. Okey, karya-karya beliau yang anak-anak tengok. Satu ni yang pertama ni ialah Kelambu 1964. Beliau menggunakan soft pastel dalam menghasilkan lukisannya, media kering ya, soft pastel, menggunakan soft pastel dalam karyanya. Dan cikgu suka karya ni, dia menunjukkan keriangan zaman kanak-kanak bila berkumpul ramai-ramai main bawah kelambu. Ada yang ada atas kelambu, ada yang ada kat bawah kelambu dan sebagainya. Dan lain-lain karya dia, Tidurlah Anakku 1967, kan, ibu menidurkan anak. Dan satu lagi cikgu ambil daripada tingkatan 1 dulu yang anak pernah belajar dalam tajuk ruang, kalau cikgu tak silap, iaitu ruang cetek, kapal kertas 1966 soft pastel. Ini kita belajar dalam tajuk ruang masa tingkatan 1 dulu, Zulkifli Buyung. Seterusnya pelukis dan karya tempatan yang kita tengok akhir sekali ialah Datuk Lat. Datuk Lat ni masa tingkatan 1 kita tak belajar lagi pelukis ni, kita belajar tingkatan 2, kerana Datuk Lat ni terkenal dalam menghasilkan karya lukisan. Dia menghasilkan karya lukisan. Nama sebenar Datuk Lat ialah Datuk Muhammad Nur Khalid, dikenali sebagai Lat, dan beliau merupakan pelukis kartun Malaysia. Dia menerbitkan lebih daripada 20 jilid kartun semenjak dia berusia 13 tahun lagi. Karya dia yang terkenal, cikgu rasa anak-anak pernah tengok, kan? Pernah tengok dan mungkin selalu tengok. Cikgu pun suka tengok karya dia dalam kartun Kampung Boy 1979. Dan hasil karya ni masih lagi diminati sehingga sekarang. Kebanyakan karya beliau menggambarkan suasana sosial dan politik Malaysia secara satira. Teknik garisan beliau agak mencabar dan artistik, dan nanti kita bincangkan sekejap lagi. Dia gemar menggunakan nib dan juga berus dan mendapat pengiktirafan daripada kartunis luar negara seperti Matt Groening dan Sergio Aragonés. Okey, kita tengok karya beliau. Okey, cikgu cuba cari banyak karya beliau, tapi cikgu jumpa yang ni paling famous. Jadi yang kita akan jumpa di mana-mana. Kalau anak-anak tengok, cuba anak-anak tengok Kampung Boy 1979, beliau menggunakan pen dan dakwat. Tapi kalau anak-anak tengok betul-betul, anak-anak dapat tengok berbagai jenis garisan yang digunakan. Dalam karya Kampung Boy ni, anak-anak dapat tengok berbagai teknik penghasilan garisan. Kita dapat tengok ada teknik lorekan, kan? Dalam ni kita dapat tengok ada teknik lorekan, kan? Lepas tu kita dapat tengok ada teknik gosokan. Gosokan pun dia guna. Dia memang banyak guna teknik lukisan dalam karya Kampung Boy. Kita juga dapat tengok teknik contengan, teknik garisan silang pangkah. Tu kalau kita tengok kan dekat ruang dalam. Kalau kita tengok melalui tingkap tu, dia gambarkan ruang dalam rumah tu dengan teknik garisan silang pangkah, kan? Ada teknik garisan silang pangkah, banyak teknik garisan silang pangkah. Teknik garisan selari ada, kan? Macam-macam ada. Teknik titik, kita tengok ada. Teknik titik pun ada. Boleh kata kesemua teknik-teknik penghasilan garisan ada digunakan dalam satu karya Kampung Boy. Jadi itu berkenaan dengan lukisan. Akhir sekali, sebagai latihan pengukuhan, anak-anak boleh cuba buat eksperimentasi dan penerokaan terhadap pelbagai teknik menggunakan teknik garisan. Boleh menggunakan pensel ataupun media kering yang lain. Dan di sini cikgu akan sertakan satu YouTube lain yang menggambarkan, yang menunjukkan teknik-teknik penghasilan garisan. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye.